Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma iftah alaina hikmataka wa ansur alaina rahmatak. Ya dzal jalali wal ikram, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan rezeki kepada kita, yakni diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mampu melakukan ibadah, yakni sembahyang fardu maghrib secara berjemaah. Dan sementara kita menunggu akan sembahyang fardu isyak, kita juga diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dapat duduk di dalam majlis taklim untuk mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kata ulama, apa makna taufik? Taufik adalah qudrati ta'ah lil abdi, diberikan kuasa di atas hamba untuk melakukan taat. Jadi Allah Ta'ala memberikan kepada seseorang itu taufik, yakni Allah Ta'ala berikan qudrah, yakni kekuasaan di atas dirinya untuk melakukan taat kepada Allah. Jadi semua yang berlaku di atas makhluk Allah Subhanahu wa taala, di atas kehendak Allah, baik maupun yang tidak baik, semuanya di atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun." Barang yang dikehendaki Allah itu ada, dan barang yang tidak dikehendaki Allah itu tidak ada. Jadi semua yang terjadi ini berlakunya di atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, daripada kita memahami segi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi pada malam ni ingin saya berkongsi sedikit sebanyak ilmu mengenai tentang solat dan juga mengenai tentang puasa. Kerana kita ni sudah nak masuk di ambang Ramadan dah kita. Alhamdulillahirabbil alamin allazi ja'ala as-salata tariqatal muttaqin. Segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah. Apa makna Allah? Ma ma'nahu Allahu Ta'ala. Orang kata Allah tu apa? Tuhan. Tuhan tu apa? Allah. Itu bukan makna dia. Itu bukan ta'rif dia. Seperti orang kata, apa makna meja, apa ta'rif meja, apa makna iman, apa makna Islam, apa makna Allah. Dia ada makna dia, ta'rif orang panggil. Di dalam kitab-kitab dia buat makna, orang panggil ta'rif. Ta'rif pula ada dua, ada segi logah bahasa, ada pula lagi istilah. Dia ada dua ta'rif. Jadi Allah, makna Allah ismul li zati wajibil wujudi al-ma'budu bihaqqin al-mustaghni an kulli ma siwa wa muftakiru kullu ma adah. Jadi Allah ismul li zat, satu nama bagi zat, yakni diri. Kita ada diri, ada zat kita. Ni zat kita yang ada berbentuk, yang ada warna, yang ada gerak dan diam, yang ada bertempat, yang ada memerlukan masa. Nah, ini kita makhluk, zat kita. Tapi Allah Ta'ala yang kita mempelajari di dalam sifat-sifat Allah, iaitulah mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Apa makna? Mukhalafah yakni bersalah-salahan. Bukan bersalahan saja, bahkan bersalah-salahan. Yani Allah Ta'ala ni tak sama langsung dengan kita. Yang dikatakan di dalam ayat Al-Quran, laisa kamislihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Allah Ta'ala laisa, tidak, kamislihi syai'un, tak sama sedikit pun, syai' sedikit pun.
wa huwas samiul basir, dan Allah Taala itu yang maha basir, yang maha melihat. Dan surah di dalam surah Al-Ikhlas Allah Taala mengatakan walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam, dan tidaklah yakul lahu kufuwan ahad. Allah Taala itu menyerupai dengan sesuatu, tak serupa. Jadi kalaulah zat kita, kalaulah zat Allah Taala ada, maujud, ada ia zat Allah, yang kita percaya adanya Allah, tetapi dia tak sama dengan zat kita. Adanya dia tidak berbentuk. Kita nak memahami Allah Ta'ala ada dengan tidak berbentuk, kita tak akan faham. Kita tak akan faham Allah. Kita adanya Allah dengan tidak ada masa. Kita ada masa satu hari. Allah Ta'ala maujud, adanya ia dengan tidak bermasa. Adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tidak bertempat. Allahum mawjudun bila makan wal zaman. Nah, Allah Ta'ala dengan tidak bertempat. Atas, bawah, kiri, kanan. Orang kata melihat Allah Ta'ala di dalam syurga. Ya, melihat Allah Ta'ala dalam syurga. Tapi kita sahaja dalam syurga, dan Allah bukan di dalam syurga dan bukan di luar syurga. Bagaimana? Tiada bertempat bagi Allah. Sebelum Allah Ta'ala menciptakan tempat, Allah Ta'ala berada dengan tidak bertempat. Jangan kata, orang kata Allah Ta'ala ada tapi di mana-mana. Bukan ada di mana-mana, Allah Ta'ala ada dengan tidak bertempat. Nah, jadi kita nak faham Allah ni, kita tak akan faham. Seperti mana di zaman Abu Hanifah, di zaman Abu Hanifah adalah yang menyebarkan satu fahaman yang tidak mempercayai adanya Tuhan. Bahkan bukan setakat Allah, semua Tuhan dia tolak. Semua Tuhan. Kalau orang kata ada Tuhan, Tuhan gini, Tuhan gini, dia tidak ada Tuhan langsung. Yang ada ni berlaku ni masa sahaja. Nah, orang kita pun ada juga bercakap gitu. Nah, dulu saya muda-muda dulu, saya suka kuat makan. Kalau saya kuat berjalan, kuat bersembang, suka bergaul. Tapi dah berumur ni, saya tak suka dah. Masa telah mengubahkan kehidupan saya. Itu bukan masa, tuan-tuan. Itu Allah. Allah Ta'ala yang mengaturkan kehidupan kita, bukan masa. Jangan menyengutukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan masa. Orang kata tahun 70-an, 60-an, di sekitar Selangor ni tidaklah bandarnya begitu besar. Rumahnya taklah sebegitu banyak. Pekerjaan pun taklah begitu banyak. Orang pun tak mewah. Kereta pun tak banyak. Jalan pun tak besar. Berjalan pun tak banyak. Sekarang ni dah banyak, semua banyak ni. Masa telah mengubahkannya. Itu bukan masa, itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kafir dahri, dia tidak mempercayai adanya Tuhan. Bahkan dia mempercayai adanya yang terjadi ini di atas masa. Lalu dia berdebat dengan tokoh-tokoh ulama-ulama yang muktabar, syekh-syekh yang besar di masa dia, maka jatuh semua ulama. Kenapa? Kerana kafir dahri ni dia nak mempercayai adanya Tuhan, dia nak suruh tunjuk dengan mata dia. Nah, dia nak suruh nampak dengan mata dia. Kamu cakap ada Tuhan kan? Kamu beritahu aku. Tengok, aku nak tengok dengan mata aku. Baru aku percaya. Macam mana nak cakap tu? Dia bercakap macam tu. Lalu seorang ke seorang ni, ulama-ulama jatuh. Sampai berita itu dapat tahu oleh Abu Hanifah dan kepada gurunya Abu Hanifah. Guru Abu Hanifah tak senang duduk dah. Sebab kafir dahri ni dia akan menyerang siapa sahaja ulama. Siapa sahaja ulama dia akan menyerang. Nak menjatuhkan akan mengatakan adanya Tuhan. Lalu kata Abu Hanifah, jangan risau tuan guru. Jangan risau, saya ada. Abu Hanifah ni seorang yang cerdik. Di zaman dia umur 7 tahun, 8 tahun dah boleh mengajar dah. 10 tahun, 9 tahun boleh mengajar. Masa masa itu dia mengajar di bulan Ramadan. Dia mengajar duduk halaqah.
Lalu lepas daripada majlis ilmu tengah hari lah, dia pun keluar dan minum air bulan puasa. Kata anak murid dia besar-besar semua lah, dewasa. Anak murid kata dia, yang tuan guru, tadi baru majlis ilmu baru habis, ni minum air bulan puasa, bulan Ramadan. Kata Abu Hanifah, aku ni tak wajib lagi puasa, yang wajibnya kamu. Itu Abu Hanifah. Satu kali dia dipanggil oleh pembesar lah, lebih kurang raja lah macam tu lah. Pembesar ni dia nak suruh Abu Hanifah ni pergi, datang ke dia, tunduk ke dia. Tengok. Lalu dia duduk di satu tempat. Abu Hanifah ni masuk di satu tempat tu, dia buat dengan pintunya rendah. Jadi kena masuk tu tunduk. Abu Hanifah ni orang yang cerdik. Dia masuk ikut belakang. Lalu dia menunggingkan punggungnya kepada pembesar. Dia bukan tunduk, dia menunggingkan punggungnya. Marah pembesar. Ini orang yang cerdik. Seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i memanglah dia cerdik daripada awal. Sehingga kan Imam Syafi'i, dia nak pergi di Souk. Souk ni ialah pasar. Pasar-pasar orang Arab dia panggil Souk. Dia akan tutup telinga dia. Kenapa Imam Syafi'i ni bila dengar orang cakap dia akan ingat. Dia akan tutup telinga dia. Imam Syafi'i dia belajar dengan berguru dengan seorang guru hingga habis ilmu seorang guru. Tuan guru kata, aku dah habis ilmu, kamu pergi cari ilmu. Tuan guru lain pula, syekh lain pula, ngaji dengan tempat, aku dah habis ilmu aku, kamu pergi cari cari ilmu lain pula. Nak belajar dengan ilmu Imam Malik. Imam Malik kata, kamu dah tengok kitab yang nak belajar? Kata Imam Syafi'i, aku bukan setakat tengok ya syekh, aku dah hafal semua lah dalam kepala aku. Nak belajar ni, itu yang sepatutnya kalau duduk di madrasah begitulah. Kalau kita baca kitab, yang sepatutnya kita baca dulu sebelum nak masukkan jadi ilmu. Tu kalau berkitab lah, kita baca dulu lebih kurang. Imam Syafi'i ini bukan setakat baca lebih kurang, bahkan dia dah semua di kepala dia. Lalu dia belajar. Itu Imam Syafi'i. Jadi Abu Hanifah ni dia nak berdebat dengan Kafir Dahri. Lalu kata Kafir Dahri, aku nak percaya ada Tuhan, kamu nak suruh aku percaya ada Tuhan, kamu tunjuk dengan mata aku. Lalu Abu Hanifah mengatakan, ada segelas susu, dibawa segelas susu. Lalu dia kata kepada Kafir Dahri, kamu tahu ini susu manis? Kamu percaya susu ini manis? Kafir Dahri kata percaya. Kamu tunjuk di mana manis di dalam susu. Kamu percaya ada? Percaya ada, tapi kamu tunjuk di mana manis. Sebab itu benda yang maujud, hatta dunia ni pun banyak benda yang kita tak nampak. Tapi kalau Allah Ta'ala nak beri tunjuk, nampak. Seperti garam, masin digaram, nampak masin. Sekarang nampak tak? Sebab dihijab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita banyak benda yang dihijab oleh Allah. Gula, nampak manisnya, gula, nampak manis. Suara nampak. Hakikat suara kita tak faham, hakikat air kita tak faham, hakikat kayu kita tak faham. Ini dunia sahaja. Roh kita tak faham. Akal boleh kita cerita. Belah mana akal kita? Belah mana? Tak boleh nak cerita duduk belah mana. Jadi kita tak boleh nak faham banyak benda. Sebab itu kalau orang tanya, orang yang belajar yang lebih tinggi lah, belajar mengenai akidah. Orang kata Allah Ta'ala buat neraka, dia buat orang ni orang bukan Islam, lalu dia letakkan ke dalam neraka. Lalu zalim Allah Ta'ala kalau begitu, abadan abada dalam neraka selama-lama orang kafir ni. Bukan biasa-biasa. Abadan abada. Lalu zalim Allah. Zalim Allah ke kita yang tak faham sebenarnya. Sebenarnya kita ni cetek sangat ilmu, cetek sangat yang kita nak memahami apa hakikat yang Allah Ta'ala jadikan kepada kita semua. Kita tak faham. Nanti Allah Ta'ala tunjuk, oh ya betul, aku ya aku salah ya Allah.
Aku mengaku aku salah ya Allah. Kita tak faham hakikat hikmah tersebut, kita tak faham. So, contoh hikmah. Kenapa Allah Ta'ala tak jadikan semua orang kaya? Boleh tak Allah Ta'ala nak buat semua orang kaya? Apa hikmah dia? Kalau semua orang kaya, siapa yang nak kerja? Pam minyak tak ada orang nak kerja. Kedai makan tak ada orang nak kerja. Buat roti tak ada orang nak kerja. Tak ada, jalan raya pun tak ada. Orang kata tolonglah kerja dengan saya bagi 5,000 satu hari. Saya nak kerja buat apa? Saya dah kaya dah. Saya dah kaya dah. Jadi tak ada orang nak tanam padi. Kita ni nak cari padi pun susah. Betul tak? Nak cari apa pun susah. Itu hikmah kita yang sebenarnya lemah memahami hakikat Allah. Allah Ta'ala menciptakan alam sehinggakan 70 alam. Alam ni tak ada dah nak cara bab semayang ni, cara akidah ni. Puasa lagi. Tak apalah, mana-mana dan lah. Alam ni kata ulama 70 alam. Alam kita sahaja kita tak mampu dah. Ambil pergi pantai lah. Sebab tu kalau pergi satu-satu benda, ingat tafakkur. Afala tatafakkarun? Apakah kamu tidak tafakkur? Kamu tidak berfikir ke? Afala yaqilun? Apakah kamu tidak berakal ke? Kamu tak boleh nak fikir ke akan kejadian Allah Subhanahu Wa Taala? Pergi di pantai, ambil pasir, jangan ambil satu baldi, ambil satu gelas, jangan ambil satu gelas, ambil ni saja, sikit saja, segenggam saja. Kira pasir 1 2 takkan habis punya. Itu semua di dalam ilmu Allah Taala. Semua Allah Taala tahu. Pasir, rumput, rambut, benda yang halus. Dan itu makhluk saja. Kalau malaikat lebih lagi kita tak faham. Hatta kalau kita tengok malaikat, kita pengsan, kita tak sedar, kita mungkin 40 tahun tak sedar. Tengok ya Allah, pengsan. Itu malaikat. Itu bukan Tuhan, malaikat baru. Sebab malaikat ni kalau Jibril saja dia buka sebelah sayap dia, tertutup semualah langit dan bumi. Sebelah sayap. Malaikat ni mana yang ramai? Antara makhluk, malaikat lah yang paling ramai. Tapi dia di alam dia. Alam ni banyak alam. Alam malaika, alam jabarut, alam malakun, alam alwi sebelah atas. Alam jin, alam ruh, alam barzakh. Barzakh, Nabi menceritakan di alam barzakh, satu pukulan malaikah, andai kata dia pukul di atas muka dunia ni, nescaya hancur dunia ni dan seisinya dunia. Jadi kita tengok kubur ni tak bergerak apa pun. Itu alam dia, bukan alam kita. Ingat kita ni selepas mati, bukan mati tu habis nyawa situ. Lepas tu kita hidup pula. Yani kita hidup di alam barzakh. Bukan duduk dalam mati begitu lah, dalam kubur, bukan. Ada kehidupan kita. Yang kehidupan kita memerlukan makanan juga, yang kita nak berehat juga, ada rasa ketakutan juga, macam berbagai-bagai. Seperti kita hidup dalam dunia, yang mana kita nak bersenang-lenang, kita nak apa kemudahan. Yang ni di dalam negeri akhirat pun begitu. Sebab tu orang yang ahli sufi, orang yang dekat dengan Allah Ta'ala, setengahnya dia takut nak mengecapi akan nikmat Allah Ta'ala yang berlebih-lebihan. Ni orang yang kita apalah tak berdosa, kita nak mengucapi pun itu ini hak kita. Tapi ni, nak panggil orang yang dekat dengan Allah, dia kata apa? Aku takut di dalam dunia ni aku senang, aku boleh berehat, aku boleh makan, aku boleh minum, aku boleh naik kereta, aku boleh bagai-bagai. Aku takut dalam kubur nanti aku ni, ya Allah, tak boleh nak apa-apa. Dalam keadaan lapar yang sangat lapar, tak ada siapa yang boleh tolong kita melainkan diri kita. Kalau lapar yang sangat lapar, dahaga yang sangat dahaga. Ini hakikat kita ni akan semua menuju kepada negeri akhirat. Jadi itu sebab itu Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dia berjalan, tiba ada angin. Dia menyogok. Kenapa?
Kerana angin dia tak nak sangat berlebihan merasa ini nikmat. Itu dia lah. Dia pun makan 6 hari sekali makan. Itu beza dia dengan kita. Tapi tak apalah, itu hak kita. Tapi bagus dah kita majlis ilmu, kita tak tinggal belajar sembahyang jemaah, kita sembahyang jemaah, alhamdulillah. Tapi nak katanya orang dekat dengan Allah Taala begitu. Pemikiran dia ni lain dengan pemikiran kita. Jadi sambung dengan Abu Hanifah tadi, dia berbahas dengan kafir dahri. Maka dia kata, tengok dalam susu, kamu tunjuk susu ada manis, tunjuk. Jadi kafir dahri tidak boleh nak jawab. Maka orang panggil kalah lah satu soalan, kalah lah. Lalu kata kafir dahri, kalau begitu kamu tunjukkan, beritahu aku, sekarang ni Tuhan kamu buat apa? Sekarang ni Tuhan kamu buat apa sekarang ni? Kafir dahri dia duduk di sebelah atas lah, singgah sana, seperti mimbar lah, macam tinggi lah. Lalu kata Abu Hanifah yang di bawah ni, dia kata ini orang panggil tidak kena lah, tak kena dengan cara. Sebab yang menanya tu di atas ni, yang orang jawab di bawah ni, tak patutlah begitu. Lalu kafir dahri pun turun, Abu Hanifah pun naik. Lalu dia kata, sekarang ni Tuhan kamu buat apa? Yang ni af'al Allah, perbuatan Allah. Kata Abu Hanifah, sekarang ni Tuhan aku, perbuatan dia telah menurunkan orang yang sesat, dan dia telah menaikkan orang yang benar. Ini dikatakan kepada kafir dahri. Maka kalahlah berdebat dengan kafir dahri. Dan kita mempelajari akan sifat-sifat Allah itu bukan sekadar wujud sahaja. Kita beriman dengan Allah setakat wujud sahaja yang kita tahu. Hal lain kita tahu. Ini bermasalah sebenarnya. Sebab tu kita kena belajar ilmu akidah. Kita kena belajar, sebab tiap-tiap hari Jumaat Tuan Khatib kata kena mempelajari ilmu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan ikut pegangan yang sesat, Qadiani, Syiah dan sebagainya. Ini kena belajar. Jadi Allah, makna Allah, ismul lizati, satu nama bagi zat, wajibil wujudi, yang wajib ada, mesti kita i'tiqad Allah Ta'ala itu ada, 100% yakin, jangan ada syak. Kalau ada syak, rosaklah akidah kita. Maka bila rosak akidah, tidak ada peluang nak masuk syurga Allah Ta'ala, abadan abada di dalam neraka. Jangan ada ragu-ragu dengan berkaitan dengan iman. Sebab tu iman itu sendiri maknanya tasdiqun bima jaa bihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mimma ulima minad din bid-darurah. Iman ialah tasdik dengan hati, yakin dengan hati, percaya dengan hati kita apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bid-darurah, dengan secara mudah. yakni apa yang berkaitan dengan iman, benda yang mudah seperti Quran, iaitulah mukjizat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kalam Allah, yang patut kita beriman dengan kitab Allah. Kita percaya akan malaikat, kita percaya akan qada dan qadar Allah, kita percaya dengan hari kiamat. Itu mesti kita percaya, jangan ragu-ragu. Ya, betul ke Nabi Muhammad ni amanah? Ini jadi rosak lalu akidah. Betul ke Nabi Muhammad ni tabligh? Betul ke Nabi Muhammad ni siddiq? Ragu-ragu dengan Nabi, contoh ragu-ragu dengan Quran, jadi boleh menyebabkan rosak akidah. Begitulah Allah. Kena belajar akan sifat-sifat Allah. Jadi dia kata ismul lizati wajibil wujudi, mesti kita yakin wajibil wujudi, al-ma'budu bihaqqin, yang patut disembah dengan sebenar-benarnya, al-mustaghni an kulli ma siwah, yang terkaya daripada tiap-tiap sesuatu. Itu makna Allah, yang terkaya tiap-tiap sesuatu. Apa makna kaya yang hakiki? Kalau kita kaya ataupun apa benda yang kita mempelajari kepada Allah, hakiki, yang sebenar. Itulah
Kaya yang sebenar wa muftakiru kullu ma ada, yakni tidak berhajat kepada sesuatu. Kaya Allah yang tidak berhajat. Kalau kaya berhajat, orang panggil tak kaya. Nah, orang kalau dia kaya tapi berhajat, macam kita lah. Kan berhajat kan kita kepada Allah. Kalau Allah Ta'ala tak bagi kerja kat kita, tak ada kerja. Kalau Allah Ta'ala tak beri pemikiran yang cerdik, bodoh kita. Betul tak? Kalau Allah Ta'ala tak beri isteri, bujang kita. Kalau Allah Ta'ala tak beri anak, tak ada anak lah kita. Nah, apa yang ada pada kita ni daripada Allah Ta'ala. Nah, pada tengok ya Allah, tengok kat rumah ada apa? Garam. Mensyukuri akan nikmat-nikmat tersebut walaupun satu ketul garam. Kalau Allah Ta'ala tak beri, tidak ada. Diceritakan oleh ulama di Kelantan, sebab saya ni orang Kelantan. Tuan guru dia pergi rumah dia rumah orang miskin lah. Tuan guru yang ada sekarang ni bukan yang Allah yarham tu. Maknanya dia pergi jenguk kepada rumah orang miskin. Orang miskin ni iaitulah suami dia tak sedarkan diri, koma, terlantar. Rumah dia tidak ada apa-apa, rumah dia tidak ada apa-apa, hanya ada tikar mengkuang sahaja. Dan isteri dia pudung sampai dekat pohon. Maka ditanya makcik, macam mana keadaan makcik? Alhamdulillah. Dia kata alhamdulillah, boleh makan, adalah rezeki, boleh makan. Lepas tu macam mana memasak? Bolehlah, mengesok sikit-sikit, bolehlah buat. Maknanya dia mensyukuri nikmat walaupun esok sikit-sikit dah. Walaupun boleh makan yang sederhana, walaupun suami dia itu tak sedarkan diri. Dia kata macam mana suami? Alhamdulillah, adalah susu dia untuk dia nak makan. Maknanya bila bercakap tanya apa segala masalah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tidak keluar pun susahnya tuan, susah. Saya ni payahnya tuan, sedihnya saya, tak ada. Tidak ada keluar perkataan melainkan alhamdulillah. Dah kita apa yang ada pada kita banyak perkara lebih daripada dia tuan-tuan. Kita banyak nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Banyak benda yang Allah Ta'ala berikan nikmat kepada kita. Sebab tu satu-satu nikmat itu sangat berharga. Contoh mata. Mata, saya beritahu contoh mata. Nah, kalau orang yang tak pernah melihat dunia ni daripada awal lagi sampai ketua, dia tak pernah lihat dunia ni. Orang kata ni warna putih, ni warna hijau, ni warna hitam, ni warna kelabu, ni warna segalalah. Ni karipap, ni pokok. Dia kata ya begitu je jawapan dia, ya. Habis dia tak faham pun bagaimana hijau, bagaimana kuning, bagaimana merah, dia tak faham. Dah. Walaupun banyak benda dalam dunia ni yang ada, tapi kalau ditanya dia, andai kamu diberikan penglihatan sekejap, 5 minit ke, 3 minit ke, apa yang kamu nak lihat? Apa yang kamu nak lihat? Semestinya saya rasa dia akan nak melihat mak ayah dia. Kita ni bukan sahaja mak ayah kita yang kita lihat, anak-anak kita, adik-beradik kita yang kita lihat. Bahkan semua banyak benda yang kita lihat. Banyak benda. Sebab tu satu nikmat itu sangat besar yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Tapi bila dah kita sentiasa dapat melihat, kita rasa benda tu biasa. Benda tu biasa. Orang manusia ni kalau benda pelik sikit, tu baru luar biasa. Contoh ada awan. Oh, awan ni ada kalimah Allah. Oh, luar biasa. Rasa takjub. Nah, pelik. Awan tu tak kalimah pun kita pelik dah. Langit kita pelik dah. Ya Allah, tengok langit. Langit ni siapa pernah tengok langit? Saya tak pernah tengok langit. Kalau ada mata siapa-siapa yang boleh tengok langit? Saya pun tak tahulah. Takut ada orang yang sehebatnya mata dia boleh sampai kepada langit. Kita sebenarnya tak sampai pun tengok langit. Orang kata langit warna biru. Ya, kita dongok, memanglah biru. Tapi adakah hakikat langit tu biru? Bukan.
Bukan ataupun wallahu a'lam lah. Tapi diceritakan oleh ulama pada malam Isra wal Mi'raj, diceritakan lapisan-lapisan langit. Lapisan yang pertama dijadikan daripada zamrud yang hijau. Langit yang kedua dijadikan daripada besi. Langit yang ketiga dijadikan daripada tembaga. Jadi langit dunia ni, perjalanan dia antaranya 500 tahun, yakni kuda yang berlari pantas. 500 tahun. Lepas tu langit yang kedua, pertama kedua pun sama tu jugalah jarak dia. Kedua ketiga begitulah seterusnya. Jadi kita ni kerdil sebenarnya kita. Saya nak balik di Kelantan. Ni tengok di Merapuh, di Gua Musang ada gua-gua, ya Allah. Gua ni mungkin dia ni sejak Nabi Adam lagi tak tahu dia ada. Kita ni baru sangat ni. Baru sangat. Berasa hebat, berasa lebih, berasa. Tapi kita baru saja dalam dunia ni. Dia tu tak tahu bila lagi. Ni orang yang selalu memandang kepada af'al Allah, perbuatan Allah. Bila tengok sungai, ya Allah, sungai ni tak berhenti mengalir, ya Allah. Tak berhenti mengalir. Sejak bila tak berhenti tak tahu. Tak mengalir. Ya Allah. Ini melihat sesuatu, melihat akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Allah, jangan kita buat main-main sebut Allah. Ada orang buat lakonan untuk nak insaf, tak apa, boleh tahan lagi lah. Kalau nak main-main, sekadar nak main-main begitu sebut Allah. Allah Ta'ala ni tak boleh nak kita main-mainkan dia, tak boleh. Jadi sebutlah dengan penuh ta'zim, dengan penuh kebesaran akan Allah Subhanahu wa taala. Bila sebutlah rasa gemetar, ya Allah, takut, ya Allah, rasa hebat, rasa gemetar, rasa penuh ta'zim, rasa berbagai-bagai. Sebab kita ni menyebut nama yang apa orang panggil, yang paling hebat sekali, yang menciptakan semua ni. Hatta diri kita pun Allah Ta'ala menciptakan kita. Kita daripada alam kandungan ibu, maknanya duduk dalam kandungan ibu, lahir di dalam dunia, la ta'lamu syai'an, tak tahu apa-apa benda. Asal kita ni tak tahu apa-apa benda. La ta'lamu syai'an, sikit pun kita tak tahu. Mak ayah kita pun kita tak kenal. Daripada awal lama-lama berubah. Siapa yang mengaturkan kita? Allah Subhanahu wa taala. Kita nak tak susah? Tak nak susah. Dah susah juga. Susah. Ada yang mengatur, Allah. Nak tak sakit? Orang tanya, saya nak sakit. Gitu ke? Tak, saya tak nak sakit. Dah sakit. Siapa yang menjadikan sakit? Dan kita tak nak. Allah Subhanahu wa taala. Semua ni adalah Allah. Jadi orang yang arif billah, dia ada makam-makam ni. Dia makam orang yang awam, makam orang yang berilmu, orang alim, maka yang arif billah ni orang yang mengecapi rasa akan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cakap sikit rasa kebesaran kehebatan Allah. Cakap tentang Rasulullah, rasa sangat-sangat rindu kepada Rasulullah. Ni orang yang dekat dengan Allah, orang panggil orang yang arifin. Jadi itulah sedikit sebanyak mengenai makna Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bila mana kita menyebut pasal sembahyang, sedikit sebanyak saya sebutlah sembahyang ini, wa aqimis solah li zikri. Sembahyang apa? Sembahyang li zikri, supaya kita ni ingat ke dia. Siapa? Allah. Huwa siapa? Huwa Allah. Dia, huwa ialah dia Allah. Jadi li zikri, wa aqimis solah li zikri wa la takun minal ghafilin, dan janganlah kamu daripada golongan daripada orang yang lalai dalam sembahyang dan lalai daripada luar sembahyang. Fa fiha yahsulu lahu khalwah, kerana adanya di dalam sembahyang itu khalwah. Apa makna khalwah? Khalwah ni mengasingkan hati kita, pemikiran kita dengan dunia. Itu makna khalwah. Asal perkataan khalwah, kita bersendirian, kita duduk di satu tempat, seperti Nabi Muhammad SAW di masa dia berkahwin dengan Siti Khadijah, dia banyak duduk di dalam gua Hira.
Bila duduk di Gua Hira, dia masa tu orang suka lagi kepada Nabi Muhammad. Nah, orang tak benci lagi, orang tak marah lagi, tapi dia dah rasa macam orang jahiliah ni macam serabut sikit. Dia pun naik pada Gua Hira kerana nak bersendirian dengan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Habis bekal dia turun, Siti Khadijah bagi ambil. Naik. Habis bekal turun, ambil naik. Sampailah satu ketika datangnya wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ketika Nabi Muhammad itu duduk dalam khalwah. Azan dulu kan, insya-Allah.
Jadi hakikat solat itu sebenarnya banyak lah. Tapi memang saya tak ada nak sebut. InsyaAllah lah nanti ada kelapangan rezeki, saya akan ulas semula. Jadi sebelum tu saya beritahu tentang sedikit dalam masa 5 minit insyaAllah tentang puasa di bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan yakni bulan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana yang Allah Taala berikan kepada umat Nabi Muhammad, yang mana di dalam bulan Ramadan tidak adalah pahalanya sunat, melainkan semua diberi pahala fardu. Semua perkara yang kita buat Allah Taala berikan pahala fardu. Apa beza dia pahala sunat dan pahala fardu? Ialah sehinggakan dikatakan oleh ulama 70 kali ganda. Sunat yang kita buat dengan fardu ni apa beza pahala? Fardunya lebih dia 70. Seumpama. Jadi kalau di bulan-bulan lain kita sedekah RM1 dapat RM1 saja pahala, dapat 1. Tapi kalau di bulan Ramadan seolah kita dapat RM70 pahala. Kita sedekah RM1 saja tapi dapat pahala dapat seumpama RM70. Jadi semua pahala-pahala sunat itu Allah Taala gandakan menjadi pahala fardu. Jadi pahala fardu pula digandakan lagi sehingga 70 kali ganda pula. Jadi tidak adalah bacaan pahala di dalam sembahyang kita itu dikirakan pahala sunat, melainkan semua dikira pahala fardu semua. Tidak adalah bulan lain, jangan cari bulan lain, tak ada, melainkan bulan Ramadan. Itulah wa balighna Ramadan, ya Allah, wa balighna Ramadan, wa balighna Ramadan. Jangan rasa ya Allah puasa pula lapar, letih lah pula saya, dahaga, kerja lagi, puasa lagi. Nah, kerja. Orang yang letih dengan kerja disebabkan puasa lagi, lebih lagi pahala dia. Jadi sebenarnya kita kena ada rasa gembiralah bila nak masuk bulan Ramadan. Kerana begitu sekali Allah Ta'ala berikan, sehingga kan dalam sembahyang kita tidak adalah pahala sunat bacaan kita, baca doa iftitah, sunat hai'ah sebenarnya. Baca tahiyat awal, sunat ab'ad, baca doa kunut, sunat ab'ad, baca takbir intiqalat, sunat hai'ah, baca ketika rukuk, iaitulah sunat hai'ah. Semua sunat itu diberikan pahala fardu oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada dah di bulan lain melainkan di bulan Ramadan. Jadi janganlah semangat Ramadan pulaknya di awal-awal saja. Semangat bagaimana di awal? Penuh masjid, penuh surau. Awal Ramadan. Sampai berapa hari? Sampai 5 hari. Ini semangat ni, semangat sampai 5 hari saja. Kadang sampai seminggu. Lalu berkurang. Orang yang naknya sampai akhir, 10 akhir tu yang kita tunggu, yang dikatakan syahrun 1 bulan, lailatun 1 malam, azimun mubarak, yang azim, yang penuh dengan besar, yang penuh dengan mubarak, yang penuh dengan barakah, yang dipanggil malam Lailatul Qadar. Apa faedah dia, apa fadilat dia orang yang dapat malam Lailatul Qadar? Iaitulah Allah Ta'ala berikan kepadanya selepas dia dapat malam Lailatul Qadar, Allah Ta'ala pelihara dia, tidak akan lagi dia melakukan dosa. Besarnya fadilat orang yang dapat malam Lailatul Qadar. Tapi 10 akhir itulah orang yang sibuk dengan uptown, sibuk dengan baju raya, sibuk dengan kuih raya, sampai nak parking pun susah. Maknanya tidak salah sebenarnya, tapi jangan sampai mengabaikan ibadah 10 akhir. Tak lama pun rasa 10 hari ni tak lama qiyam, dan kita buat perkara-perkara yang Allah Ta'ala, perkara yang sunat, banyakkan perkara yang sunat di 10 akhir. Tapi kita ni kena jagalah, takut kita ni lalai di 10 akhir Ramadan. Jadi begitu juga di dalam bulan Ramadan, jangan sampai ada orang yang tak sembahyang fardu, tapi dia mari datang ke surau sembahyang solat sunat tarawih.
Orang yang tak sembahyang fardu, kata Syekh Nuruddin Al-Banjari. Kenal kan Syekh Nuruddin? Iaitulah kata Syekh Nuruddin, orang yang berpuasa tapi dia tak sembahyang seumpama dia ada duit 1 juta, sedang dia nak masuk dalam bank, sedang dia tidak ada akaun. Maknanya dia tak boleh nak simpan pahala dia. Maknanya dia tak boleh nak simpan duit dia. Maknanya zero. Tidak ada pun pahala puasa bagi dia. Dikirakan puasa, ya puasa. Mana pahala puasa tak ada. Sebab apa? Tak melakukan sembahyang fardu. Ni sembahyang fardunya tidak, sembahyang tarawihnya mari ke surau. Yang ni sangat pelik. Sangat pelik. Sedangkan sembahyang fardu adalah tunjang utama selepas daripada syahadataini, 2 kalimah syahadah. Apa amalan yang paling besar sekali? Sembahyang fardu 5 waktu. Sedang tinggal yang tu. Sehingga kan dikatakan sembahyang imaduddin, tiang agama sembahyang ni. Kalau seumpama tak sembahyang, seolah orang Islam itu dia nak meruntuhkan, merombakkan agama dia sendiri. Ya, kita bukan kata kita nak cerca orang yang tak sembahyang, nak hina orang tak sembahyang. Tapi kalau kita tengok orang begitu, kita ajak. Kalau kita tak mampu ajak, kita berdoalah kepada dia, jangan hina dia. Saya cakap ni bukan nak suruh hina, tapi nak bagi tahu bahawa benda tu besar di dalam agama Islam kita. Sedang puasa tak sembahyang, ini perkara-perkara yang mengaruh. Agama jangan pilih. Aku suka hak ni, yang ni aku suka nak buat, yang ni aku tak suka. Itu nafsu orang panggil. Itu nafsu. Hatta orang berzikir, kata orang ahli tasawuf, masa dia rajin dia akan berzikir. Masa dia malas dia tinggal. Rajin apa hari? 2 hari. Boleh lah berzikir 2 hari. Tinggal sebulan. Ini orang panggil buat amalan dengan nafsu lagi. Kan zikir kan dapat pahala? Ya, dapat pahala. Tapi nafsu. Nafsu. Orang yang buat amalan ni banyak jenis dengan nafsu. Orang yang tak sembahyang, kalau dia rasa nak sembahyang, dia sembahyang. Kalau dia rasa tak nak sembahyang, tak sembahyang. Itu nafsu. Begitu juga benda-benda yang sunat. Benda sunat ni memanglah tak berdosa. Tapi itu pun orang tasawuf dikira orang panggil buat dengan nafsu lagi. Apatah lagi orang yang meninggalkan solat fardu. Solat fardu ni di dalam kitab Safinatun Najah mengatakan siapa yang meninggalkan solat fardu dipanggil binatang yang hina di dalam agama Islam. Yang pertama sekali iaitulah binatang yang hina, orang yang keluar daripada agama Allah. Yang kedua, yakni orang murtad. Yang kedua, orang yang telah merasakan jimat yang halal, yakni dia sudah berkahwin, tiba-tiba dia berzina, maka itu dipanggil binatang yang hina di dalam agama Islam. Dan yang ketiga, binatang yang hina di dalam agama Islam, orang yang meninggalkan solat fardu dengan sengaja. Akibat dia apa? Di dalam neraka sakar, Allah Ta'ala letak orang yang meninggalkan solat fardu ni 60 tahun di dalam neraka sakar. 1 hari neraka 1000 tahun dunia. Setengah riwayat mengatakan 1 hari neraka 50,000 tahun dunia. Lamanya hidup di dalam. Kita nak hidup, kalau susah dunia pun tak larat dah. Apa nak tanggung lagi benda-benda begitu. Jadi berkaitan dengan puasa, sembahyang, mesti kita kena jaga. Kalau orang yang tak puasa, kalau dia tak puasa bukan disebabkan dia uzur. Uzur ni kalau dia datang haid, maka haramlah dia puasa. Tak boleh puasa, haram atas dia. Dosa pula puasa. Baca Quran pun dosa, sembahyang dosa. Jangan buat rajin orang yang datang haid. Dan dia boleh makan sebab dia uzur. Tapi sengaja orang ni buka puasa bukan sebab uzur, maka jadi 2 dosa. Iaitulah dosa pertama, dia tak puasa di bulan Ramadan, dan kerana dia makan tidak menghormati akan bulan Ramadan. Jadi kita kena jaga. Begitu juga niat. Jangan bagi alasan kenapa tak puasa, tak niat. Niat puasa ni daripada mazhab lain, kita boleh niat sebulan Ramadan di awal. Kalau kita tak niat sebulan Ramadan pun, kita janganlah nak tunggu nak tidur baru kita niat.
Niat ni selepas daripada maghrib, boleh dah kita niat. Saja aku puasa esok hari bulan Ramadan kerana Allah Ta'ala. Jadi kalaulah begitu, tak niat juga. Jadi kenapa tak puasa? Tak niat. Awak bangun sahur. Bangun sahur tadi untuk apa? Saja-saja nak makan ke? Tak, saya nak puasa. Niat dah tu. Niat tu bukan sahaja aku puasa. Itu lafaz niat di dalam hati orang panggil. Itu lafaz. Itu bukan niat lagi. Kalau kita Allahu Akbar, sahaja aku puasa, sahaja aku sembahyang fardu isya. Itu lafaz niat dalam hati. Apa mak niat? Kita angkat takbir Allahu Akbar tu apa? Nak sembahyang fardu isya. Itulah niat. Itu ni niat. Faham tak? Tapi kata tuan guru saya, di dalam lafaz niat kita tu, lafaz niat tu bukan niat, tapi di dalam lafaz niat kita tu ada niat. Ni susah nak cerita niat ni. Dia ada bab dia dalam kitab fiqh, ada bab dia tentang ni niat. Jadi dah makan sahur tu untuk puasa, jadi puasa jelah. Jadi tidak ada alasan lah nak bermudah-mudah dengan meninggalkan puasa. Jadi saya pun tak boleh nak sentuh banyak akan bab puasa ni. InsyaAllah kalau ada rezeki, ada ruang, lapangan, kita jumpa lagi. Dan saya nak minta maaf lah sekiranya ada terkasar bahasa, dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma salli 'alaina hikmataka wa ansur 'alaina rahmataka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.